Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah yang memberi kepada kita taufik dan kelapangan masa untuk kita teruskan lagi pada pagi ini daripada kitab Aqaid Ad-Durriyah, membicarakan tentang akidah, dan perbicaraan kita ialah, jika tidak silapnya, kita berhenti pada sifat-sifat ma'ani, yang mana sebelum ini telah dibincangkan tentang sifat nafsiyah dan juga sifat salbiyah, dan masuk hari ini pada perbincangan sifat-sifat ma'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Kata penterjemah, sifat-sifat ma'ani iaitu sifat kudrat dan juga sifat iradat. Kata Imam Sanusi rahimahullah, thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani وهي القدرة والإرادة المتعلقان بجميع الممكنات. Kemudian wajib bagi Allah 7 sifat yang dinamakan sifat ma'ani, iaitu pertamanya ialah kudrat dan iradat, yang kedua-duanya bertakluk, yakni berkait dengan seluruh perkara yang harus, segala perkara mungkin. Jadi di sini pengarang rahimahullah mula pada membincangkan sifat ma'ani. Jadi sifat yang nak disebut di sini ialah 2 sifat, iaitu sifat kudrat dan iradat. Dan kita telah maklum bahawa 7 sifat ma'ani ini ialah sebahagian daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah yang sabit dalilnya secara terperinci disebut dalam Al-Quran, dalam hadis. Allahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha kuasa atas setiap sesuatu. Allah atas setiap sesuatu maha berkuasa. Maka bila Allah mengatakan dia maha berkuasa, tentu ada sifat yang namanya sifat berkuasa, sifat kuasa tadi. Bila Allah Ta'ala kata, Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun, bila Allah hendakkan sesuatu, maka benda yang nak tu pasti akan jadi. Bila Tuhan hendakkan sesuatu, maka faham daripada situ adanya sifat berkehendak, sifat berkehendak. Maka sifat yang kita namakan sebagai iradat. Maka sifat ma'ani ini dapat difaham daripada ayat-ayat Al-Quran yang menyebut Allah bersifat dengan sifat itu. Maka sekarang ni pengarang rahimahullah membincangkan tentang perbahasan ma'ani. Kata Syekh Muhammad Al-Hashimi, setelah anda
mengetahui sifat-sifat yang lalu. Maka sabit bagi Allah 7 sifat daripada sifat-sifat kesempurnaan yang dibuktikan oleh dalil secara terperinci. Dalil secara tafsili. Tuhan sebut satu-satu dalam Quran. Wa huwas sami'ul basir. Tuhan sebut bahawa dia maha mendengar dan maha melihat. Pasti ada sifat pendengar, sifat pelihat. Sifat-sifat ini dikenali dengan sifat ma'ani. Orang panggil apa? Panggil sifat ma'ani. Dan ma'ani pada bahasa bererti sesuatu yang bukan zat. Ini juga kita kena faham. Sifat ma'ani ini dia perkataan jamak. Perkataan jamak, ma'ani. Ma'ani perkataan Arab. Jamak kepada makna. Ma'ani ni dia punya lafaz plural. Kata majmuk. Kata satu dia, singular dia ialah makna. Maka ma'ani tu dia punya jamak kepada makna. Jamak kepada makna. Okay. Kita jangan faham makna di sini dengan maksud erti. Sebab ada juga setengah daripada orang kita bila kata sifat makna, sifat yang ada makna. Dia faham makna dengan maksud erti. Dan sifat lain ada makna belaka kan? Ke tak ada makna? Wujud ada makna. Kudrat, kidam, bakar. Sifat makna ni sifat yang ada makna. Bila ada Tuhan berkuasa, ada makna berkuasa. Ini bertukar dah ni, dia bertukar ni. Bertukar pengertian makna yang dikehendaki pada bahasa Arab ni dengan tukar dengan hak Melayu kita. Dia makna yang dimaksudkan di sini bukan erti. Sifat makna bukan makna sifat erti. Sebab tu pengarang dia datangkan apa maksud ma'ani yang menjadi jamak kepada makna tu. Yang kita sebut sifat ma'ani bukan sifat makna. Makna bahasa Melayu bukan. Makna dengan pengertian erti. Maksud bukan. Dia kata ma'ani pada bahasa bererti sesuatu yang bukan zat. Pada makna bahasa, ma'ani ni makna yang selain zat. Selain daripada zat. Dia, perkara tu sama ada zat atau sifat. Tak, dua je lah. Dia tak zat, dia sifat. Dia tak benda, dia sifat yang ada pada benda. Jadi, ma'ani pada bahasa yang bermaksud sesuatu yang bukan zat. Makna bukan perbincangan makna ini bukan wujud pada diri. Diri zat itu tapi sifat. Okey. Pada istilah ia bermaksud yang ni kita nak ni. Dalam perbincangan kita nak ni. Pada istilah ia bermaksud setiap sifat yang wujud yang ada pada maujud, yakni zat yang ada yang mewajibkan baginya satu hukum. Nampak je payah tu, tak payah pun. Gini. Pada istilah ma'ani ni merujuk kepada sifat yang ada. Merujuk kepada sifat yang ada. Tu dia kata sifat yang wujud. Yang wujud ni mana ada sungguh ti. Yang mana sifat ni ada pada maujud. Ada pada zat. Maujud ialah zat yang ada. Yang mana bila ada sifat ini, dia mewajibkan baginya satu hukum. Dia akan mengeluarkan natijah dia. Satu hukum ni mengeluarkan, kita kata kesan dia, natijah dia. Hak belakang tu tak seperti mana daripada nak faham hak depan. Hak depan ni, hak ni penting ni. Sifat ma'ani ialah sifat yang jenis ada. Sifat yang jenis ada. Pernah kita sebut dah dulu, kalau kita ingat, pembahagian sifat ni, ada sifat yang jenis ada dan sungguh. Ada sifat yang tak ada tapi sungguh. Ada sifat yang ada dan sungguh. Ada sifat yang tak ada tapi sungguh.
Ada sifat yang tak ada tapi sungguh. Kita buat contoh kan ya? Buat contoh dengan kipas musim tau. Kipas musim. Jadi kipas tu ada dan sungguhlah dia zat. Okay, sifat dia berpusing tu. Sifat dia berpusing tu tak ada. Sifat berpusing tak ada, tapi sungguh dia. Kenapa sungguh? Sebab pergerakan tu sebenarnya ialah hak adanya bilah kipas itu. Bilah kipas tu hak ada. Hak ada sungguh T-nya bilah kipas. Bila dia gerak, orang panggil pusing. Jadi gerak tu benda yang hanya kita faham. Tapi dia pada luar tu sebenarnya hakikat dia tak ada di luar, dia hanya faham. Daripada bergerak tu orang panggil pusing. Bila dia berputar tu dipanggil berpusing. Berpusing tu kita dapat faham dalam akal kita, dia mari pada sini-sini orang panggil pusing. Hakikatnya orang ada bilah je. Bilah kipas tu je orang ada. Ke ada benda lain selain daripada bilah tu? Pusing. Ada. Pusing tu kita faham reti saja. Pusing itu kita hanya faham dan reti. Bila dia gerak gini orang panggil berpusing. Berpusing. Okay. Lain dengan warna dia. Kipas, warna dia menderak. Warna kelabu tau. Warna kelabu, warna tu ada. Warna tu ada. Sungguh. Dan boleh nampak. Ni kau panggil ada dan sungguh. Dia ada sungguh T. Warna pada bilah kipas tu. Tu warna. Jadi kipas kelabu. Hak adanya zat kipas ada. Warna kelabu ada sungguh. Ada sungguh T. Buktinya tu ada. Kita nampak. Berpusing, hak ni hanya sungguh. Tapi dia tak ada. Sebab ia hanya dipaham pada pemikiran, pada otak kita. Ni punya mask ni penutup muka. Warna ni biru. Yang ada penutup muka ada sungguh. Warna biru ada sungguh. Jatuh. Dia jatuh Jatuh tak ada. Jatuh hanya faham. Sebab benda kita nampak ni daripada atas bawah tu jatuh orang panggil faham reti daripada atas ke bawah orang panggil jatuh. Nampak? Jadi dia benda yang kita tak akul dan kita faham pada akal sahaja. Semata-mata pada realiti luarnya hak ada ialah ni je. Zat penutup muka sahaja. Nampak dah? Okey. Jadi di situ sifat ada dua jenis. Sifat hak ada sungguh T, lagi ada dan ada sungguh T. Sifat hak hanya reti faham tapi tak ada. Kita hanya reti faham tapi dia hakikatnya tak ada. Jadi sifat ma'ani ni sifat hak jenis ada sungguh T. Nisbah kita kata bagi makhluk ni. Putih dinding ni. Dinding zat. Putih tu sifat makna dia. Putih tu sebab dia memang ada sungguh T. Kalau air sirat, air zat. Warna merah sirat tu ada sungguh T. Ada sungguh T. Nampak? Kita boleh nampak. Manis yang ada pada air sirat ada sungguh T. Sebab boleh dia tidak jadi tak manis. Boleh dia tidak warna merah. Jadi manis, merah, lain-lain lagi lah sifat yang lebih kurang. Jenis ada pada luaran ni yang ada kesan dengan kita dapat lihat, kita dapat rasa, dapat tengok tak? Ataupun seumpamanya, maka dia dipanggil sifat ma'ani. Dipanggil sifat ma'ani. Jadi faham situ. Sifat makna ni bukan maksud erti dan maksud. Ma'ani ni makna merujuk kepada sifat yang jenis ada sungguh T. Okey. Dia lain dengan sebelum ni sifat kidam. Kidam tu kita faham je. Bakok kita faham reti. Zat Tuhan tak ada mula. Dia panggil kidam. Zat Tuhan tak ada mula. Sifat apa? Sifat kidam.
Kidam tu mana? Tak ada benda, reti daripada zat yang tak ada mula. Nampak? Itu sifat salbiyah. Ni sifat ma'ani ni sifat yang ada yang lebih daripada reti kita, faham kita kepada adanya zat. Okay. Itu satu. Jadi dia kata pada istilah ia bermaksud setiap sifat yang wujud. Ni dia punya poin dia. Sifat ma'ani sifat yang wujud. Yang ada pada maujud, yang ada pada zat lah. Yang mewajibkan baginya hukum. Hukum ni makna bila ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Hukum ini merujuk kepada ma'nawiyah. Bila ada ma'ani, sendirinya ada ma'nawiyah. Contohnya dia kata kudrat. Contoh sifat kudrat. Ia ada pada zat. Bila sifat kudrat, satu sifat. Kudrat bukan zat, kudrat lah. Makna dia berasingan daripada reti zat, daripada faham zat. Zat yang bersifat dengan kudrat. Apa maksud? Kita faham adanya zat, kita faham adanya sifat kudrat. Sifat kudrat ni daripada kategori sifat ma'ani. Dia sifat yang ada sungguh. Ia ada pada zat yang mewajibkan baginya satu hukum, iaitu keadaan zat yang berkuasa. Bila ada kudrat pada zat, maka kudrat itu bersifat dengan kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran tu yang di sini dimaksudkan dengan hukum. Satu hukum ni merujuk kepada ma'nawiyah. Bila ada ma'ani, maka ada ma'nawiyah. Bila ada kudrat, ada kaunuhu qadiran. Bila ada iradat, ada kaunuhu muridan. Bila ada ilmu, ada kaunuhu aliman. Bila ada hayat, ada kaunuhu hayyan. Nampak? Okay. Begitulah baki sifat-sifat ma'ani hak lain. Sama lah. Baki sifat ma'ani hak lain pun gitulah juga. Okay. Ketahuilah semua sifat ini dari segi ada ta'aluk ataupun tiada itu terbagi kepada dua bahagian. Okey, sekarang ni perbincangan sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani ni, bila bincang sifat ma'ani, dia bincang juga tentang ta'aluk sifat ma'ani. Berta'aluk. Sifat ma'ani ni kerja apa? Dia punya bidang kuasa, tugas dia. Kudrat buat apa? Iradat buat apa? Sama' mendengar apa? Itu panggil ta'aluk tu. Dia panggil ta'aluk. Okay. Jadi sifat ma'ani inilah perbincangan ta'aluk berkait dengan sifat ma'ani. Kata dia, sifat ma'ani ni ada dua bahagian. Ada satu bahagian tidak ada ta'aluk. Ada sifat ma'ani yang dia tidak ada kesan pada hak lain. Dia tidak berta'aluk. Dia tak ada kait dengan lain. Semata-mata dia ada pada zat, cukup. Dia tidak ada kesan pada yang lain. Satu bahagian tidak ada ta'aluk. Ta'aluk ni kata-kata perkaitan lah. Dengan sesuatu pun, iaitu mana ni? Semua sifat. Semua sifat. Jadi, daripada semua sifat itu, ada bahagian yang tak ada ta'aluk. Yang tak ada ta'aluk. Mana dia? Iaitu 7 sifat. 7 sifat tersebut ialah wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah dan hayat. Okey. Daripada hak 7 ni satu sifat ma'ani lah. Satu sifat ma'ani. Hak satu ni tak ada ta'aluk. Jadi daripada kita bilang dah tadi, ada berapa semua? Daripada sifat 6 sifat, hak sebelum ni sifat nafsiyah, 5 salbiyah dan juga perbincangan sifat ma'ani hak 7 ni. Daripada banyak-banyak tu, 7 daripada itu tidak berta'aluk. Sifat wujud tak ada ta'aluk. Wujud tak ada. Kita senang kira sifat nafsiyah dan salbiyah memang tak ada ta'aluk lah. Perbincangan ta'aluk ni hanya pada sifat ma'ani. Dalam sifat ma'ani tu satu sifat yang tidak ada ta'aluk. Apa dia? Sifat hayat. Hayat dia tak ada ta'aluk.
Sifat penghidup. Apa maksud tidak ada takluk? Dan makna tidak bertakluk dengan sesuatu ialah sifat-sifat ini tidak menghendaki perkara lain selain berdirinya pada zat. Ni panggil takluk. Makna sifat ni dia tak ada kait dengan hak lain. Hanya sifat ni ada pada zat, maka zat itu bersifat dengan sifat tersebut. Dia tak ada kait dengan lain. Contohnya hayat. Sifat hayat ini tugas dia apa? Allah bersifat dengan sifat hayat, sifat penghidup. Bila sifat hayat ada pada diri sesuatu zat, maka zat itu zat yang hidup. Kalau Allah bersifat dengan hayat, maka Allah hayyun. Allah itu hidup. Okey, sifat hayat ni ada kait tak dengan lain? Tak ada. Dia sekadar ada pada zat, maka zat itu hidup. Dia kata menghidupkan hak lain. Menghidupkan bukan Tuhan hidup dengan sifat hayat. Tuhan menghidupkan makhluk dengan sifat kudrat. Allah menghidupkan makhluk dengan sifat kudrat. Kudrat Tuhan yang menghidupkan makhluk. Bukan hayat Tuhan yang menghidupkan makhluk. Ingat boleh? Ni juga ada orang salah faham yang kata kita hidup dengan hayat Allah. Kita samak dengan samak Allah. Kita basar dengan basar Allah. Ni mula masuk ilmu yang pelik-pelik gini. Kok mana tu? Nampak dengar bunyi comel je tak? Kita hidup dengan hidup Allah. Kita dengar dengan dengar Allah. Kita lihat dengan lihat Allah. Kita berkata dengan kata-kata Allah. Bisa dengar tak? Jaga molek ni. Orang cakap ni dipaham akidah ke tak ni? Kita hidup dengan hidup Allah. Kita hidup dengan sifat penghidup Allah, sifat ayat Allah. Betul ke? Kita hidup dengan sebab Allah menghidupkan kita. Allah menghidupkan kita dengan apa? Dengan sifat hayat. Sifat hayat bukan bertakluk mencipta, menghidup, mematikan, memberi rezeki. Tak. Yang bertakluk dengan sifat menghidupkan, mematikan, memberi rezeki semua tu kudrat. Kudrat. Jadi yang menghidupkan kita Allah. Allah hidupkan kita dengan sifat kudratnya Tuhan cipta kan. Jadi mencipta ni takluk dalam sifat kudrat. Jadi bahayanya mula dia rasa dia itu macam Tuhan. Dia hidup dengan hidup Tuhan. Dia rasa besar. Sebesar. Tak boleh orang marah sikit, marah lah dulu. Orang tegur sikit dah tak boleh tegur. Rasa ilmu dia tinggi. Bukan tinggi tu. Apa tak? Tu jahil panggil. Nampak? Duduk rasa, duduk perasaan, belajar makrifat, belajar ilmu tinggi-tinggi. Bukan tinggi tu. Itu silap faham. Silap faham. Benda ni, kita mendengar dengan pendengar Tuhan. Kita mendengar dengan pendengar Tuhan. Dipaham salah. Dia kata pendengar Tuhan itulah yang ada pada diri dia. Apa pendengar Tuhan? Kodim kan? Sifat sama Tuhan kodim. Takkan nak ada pada kita. Kita ni makhluk. Ni salah faham ni. Mentang-mentang nama kita sifat samak juga, Tuhan sifat samak juga. Dia kata pendengar kita ialah pendengar Tuhan. Sebenarnya pendengar kita Tuhan yang cipta. Allah yang mencipta pendengar kita. Maka kita dapat dengar. Dengan kudrat Tuhan, Tuhan cipta pendengar bagi kita. Bukan kita ambil pendengar Tuhan pada diri kita, maka kita mendengar. Nampak tak? Okey. Jadi bagi perhatian. Salah pada ni tiba boleh jadi hak ni yang kata jadi wahdatul wujud hak sesat ni. Pengertian wahdatul wujud yang sesat. Maknanya menyatu seseorang dengan Tuhan. Bila mengaji makrifat tinggi-tinggi, dia telah menyatu dengan Tuhan. Maka melihatnya menjadi melihat Tuhan. Mendengarnya menjadi mendengar Tuhan. Bergeraknya menjadi bergerak Tuhan. Ni faham hak tak kena Faham yang tidak kena. Betul ada hadis. Hadis Nabi SAW, hadis Qudsi. Hadis ni sahih lah.
banyak diriwayatkan oleh para ulama hadis. Disebut dalam itu, dia kata wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dalam hadis tu Allah Taala cerita tentang wali dia, kekasih dia. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, sesungguhnya aku isytihar perang. Lagi Allah Taala kata wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabba ilayya min maftaradtuhu alaih. Tidak ada sesuatu pun seorang hamba tu buat perkara yang lebih aku suka daripada perkara fardu yang aku fardukan. Awak ni tak dapat tidak. Kita siapa ke dalam bila hamba Tuhan, fardu tak boleh ada hak tinggal, tak boleh ada hak cendeng, tak boleh. Tak boleh ada hak kita tak buat. Tak ada benda Tuhan kata yang lebih aku suka, lebih daripada benda fardu. Setengah orang dia kata tak main dah buat benda fardu ni, bukan makam dia. Bukan makom dia. Hadis dia kata, Tuhan kata benda hak paling aku suka ialah benda fardu. Hamba tu buat apa yang aku fardukan. Tak ada dah lebih pada suka pada tu. Okey. Tahap biasa. Nak dekat diri kepada Tuhan, tak cukup dengan fardu saja. Nak buat fardu saja, nak dekat diri dengan Tuhan. Jauh panggang daripada bara, orang panggil. Tak? Jauh panggang daripada bara. Jadi benda tu fardu memang semua orang wajib. Bagaimana nak mendekat diri kepada Allah Taala? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sentiasalah hamba-Ku mendekatkan diri dengan perkara sunat. Nak dekat diri dengan Tuhan kena buat sunat. Tak cukup benda asah, kena ada tambahan. Nawafil ni hak sunat. Sentiasalah hamba-Ku mendekatkan diri dengan buat perkara sunat sehingga duduk pada kedudukan yang hampir dengan Tuhan, jadi kekasih Allah, jadi wali Allah. Hatta uhibbah, sehingga aku kasih kepadanya. Jadi kedudukan orang yang Tuhan kasih, wali Tuhan, kekasih Tuhan. Bila itu apa dia? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka jadilah aku pendengar yang mana dengan dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihat yang dengan dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangan dan yang mana dengan dia menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang dengannya dia berjalan. Ni juga setengah daripada golongan dia faham salah. Dia kata bila siapa tahap makrifat, pendengar kita pendengar Tuhan, penlihat kita penlihat Tuhan, tangan kita tangan Tuhan, kaki kita kaki Tuhan. Habis lego. Apa dah? Hadis itu, sebab itu nak rujuk kepada pemahaman hadis ni bukan ikut faham zahir, ikut kita reti-reti gitu. Ulama mereka mentafsirkan makna hadis tu. Orang Arab bila dia dengar, dia faham. Orang Arab bukan hak sekarang, hak zaman Nabi tu. Hak mana ke bahasa Arab tuling lagi. Bila kata jadilah pendengarku, pendengarnya yang dengan dia mendengar. Mana masuk? Takkan pendengar Tuhan ada pada diri kita? Kita ni makhluk hak baharu. Hak hadis pendengar Tuhan tu qadim. Takkan sifat qadim ada pada diri makhluk. Jadi sebenarnya apa maksud? Jadilah pendengarku, pendengar yang dengan dia mendengar. Jadilah penglihatku yang dengan dia melihat. Maksudnya penglihatan kekasih Allah, wali-wali Allah ni, yang mana bila dia dekatkan diri pada Tuhan, Tuhan khabar, akulah pendengar yang dengan dia dengar, penlihat yang dengan dia lihat, tangan yang dengannya dia berpegang, kaki dengan dia berjalan tu. Maknanya anggota dia dalam pemeliharaan dan keredaan Tuhan. Makna hak dia dengar tu hak Tuhan redha.
Hak dia lihat tu hak Tuhan redha. Hak dia pegang tu hak Tuhan redha. Hak dia jalan tu jalan ke tempat hak Tuhan redha. Tu maksud dia. Hak jadilah pendengar dia pendengarku yang mana dengan dia mendengar, makna dia tidak dengar kecuali benda hak Tuhan redha. Ni ciri-ciri kekasih Tuhan ni kata yang Tuhan bagi tadi dalam hadis ni. Bukan makna jadi pendengar dia tu pendengar hak Tuhan. Ni kena faham molek. Bila dalam ayat Quran ke hadis, untuk kita faham penafsiran kita kena rujuk kembali kepada para ulama. Bukan dengan cara kita faham zahir. Faham ikut kepahaman kita sendiri. Awak ni jadi kacau celaru ni. Sebab itu kita dapati golongan yang ajaran sesat. Ajaran sesat dalam masyarakat ni masih lagi ada dalam masyarakat Melayu kita. Hak ngajar ilmu-ilmu makrifat hak sesat. Baca Quran tak betul. Baca Quran tak betul. Padahal Quran tu kalamullah. Hak ibadat, hak Tuhan paling sukalah. Lepas daripada ibadat wajib ni, baca Quran. Baca Quran tak betul. Dah kita nak ngaji dengan dia. Kita ni orang awam, kita kena letak neraca penilaian. Kalau dok mayang, tu berat nanang terus. Baca Quran tak betul. Apatah lagi bahasa Arab memang jengkering. Bahasa Arab jengkering, bukan orang hak mengerti belajar Arab. Dah dia kata nak kenal Tuhan tak mesti belajar bahasa Arab. Betul. Nak kenal Tuhan memang tak berarti tak perlu belajar bahasa Arab. Nak kenal Tuhan sebab apa? Sebab agama ni bukan untuk orang Arab saja. Betul tu. Tapi nak faham kepada nas Quran hadis kena pandai bahasa Arab. Dia kata tak apa ada tafsir. Tafsir tak sama. Tafsir Quran, terjemahan hadis tak sama. Dia kena faham daripada sumber asal tu. Jadi kalau baca Quran pun tak betul. Tak betul. Banding-banding orang awam biasa, makna tuan-tuan puan-puan mungkin pandai lagi. Baca tak betul, sebut tak betul. Tiba-tiba nak mengaku ilmu makrifat. Nak mengaku belajar dan makam tinggi-tinggi. Dah kok mana? Kita kena nilai kot tu. Dah ya ada khamak-khamak. Jangan terpedaya dengan khamak-khamak tu. Syaitan boleh khamak lebih. Jin ada banyak lagi kuasa hebat-hebat. Hak tak boleh manusia buat. Jadi jangan kita lihat lebih orang tu dengan apa? Dengan sebab ada khamak ada tu. Bahkan para ulama sebut, kalau kamu melihat seseorang yang terbang di udara atau berjalan di atas air, janganlah kamu menganggap dia wali Tuhan sehingga kamu bentangkan amalannya kepada Al-Quran dengan hadis. Tak boleh. Semata-mata berpegang pada dia ni ada pelik, dia ni hebat, dia ada khamak. Ni jadi jam ni. Ni jadi. Sebab apa? Sebab kadang-kadang benda pelik ni boleh berlaku dengan bantuan jin. Jadi kita kalau tak ada neraca penilaian syariat, kita pun terikut. Tak boleh, dia ni orang hebat ni, nampak je tak mayang. Nampak je gitu. Nampak tak? Okey. Jadi kena faham bahawa sifat hayat dan seumpamanya sifat Allah. Perbincangan kita ni sifat Allah ni. Perbincangan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, bukan sifat manusia. Kena bezakan. Okey. Kata dia apa? Dan makna tidak bertakluk dengan sesuatu ialah sifat-sifat ini tidak menghendaki perkara lain selain berdirinya pada zat. Hayat ada pada zat, maka zat itu hidup. Adakah hayat menyebabkan ada kesan pada ini? Tak ada. Itu makna tidak ada takluk. Ia tidak berkehendak pada menentukan sesuatu atau mengadakan sesuatu atau menyingkap sesuatu. Serta tidak menunjuk kepada sesuatu seperti sifat-sifat ma'ani yang akan datang. Jadi sifat hayat ni, bila ada pada zat-zat itu hidup. Dah. Dia ada takluk, tak ada. Lain macam sifat ma'ani lain. Sifat-sifat ma'ani lain dia ada takluk. Contoh.
Sifat hayat dia tak ada takluk. Lain dengan sifat-sifat lain. Sifat hayat tidak berkehendak pada menentu sesuatu. Sifat benda yang menentu sesuatu. Iradat. Iradat menentu sesuatu. Taksis namanya. Iradat Allah. Allah menentu sesuatu dengan iradatnya. Tentu jadi gini, gini, gini. Sifat iradat Tuhan. Mengadakan sesuatu. Mengadakan apa? Dengan kudrat. Kudrat Tuhan mengadakan. Jadi kudrat bertakluk. Kerja. Atau kita kata bidang kuasa. Tugas. Kudrat mengada. Tu takluk tu. Iradat tugas dia menentu. Takluk tu. Atau menyingkap sesuatu. Ni panggil inkisyah. Ni dalam maksud inkisyah. Inkisyah ni kembali kepada sifat ilmu, samuk dan juga basar. Inkisyaf. Menyingkap sesuatu ni makna tahu, jelas, nyata. Nyata melalui sifat ilmu. Ilmu Tuhan tahu sesuatu. Tersingkap sesuatu. Dengar, Tuhan mendengar. Tersingkap sesuatu melalui pendengaran Tuhan. Melihat sesuatu. Tersingkap sesuatu melalui basar pelihat Tuhan. Tu hayat tak ada. Serta tidak menunjuk kepada sesuatu. Ni sifat yang jenis tunjuk ni sifat apa? Sifat kalam. Kalam takluknya dalalah. Kalam Tuhan, sifat perkata Tuhan menunjuk. Bila Allah berkata-kata, dengan kata-kata kita faham, kita reti. Kata-kata Tuhan menunjuk kepada maksud yang Tuhan nak beritahu. Jadi hayat dia tak ada. Sebab itu hayat tidak bertakluk. Summal hayat ma bi syai' ta'allaqat. Kemudian sifat hayat dia tidak bertakluk dengan sesuatu. Serta tidak menunjuk pada sesuatu seperti sifat-sifat makni yang akan datang. Jadi hayat ini tidak bertakluk dengan sesuatu. Okey. Itu satu bahagian pertama, iaitu sifat yang tidak ada takluk. Satu bahagian lagi sikit kita nak perhabiskan B ni. Satu bahagian lagi mempunyai takluk dengan sesuatu. Ada satu lagi daripada sifat ni dia ada takluk. Iaitu sebanyak 6 sifat. Yang kesemuanya sifat ma'ani. Jadi yang bertakluk ni sifat ma'ani je. Daripada 7 sifat ma'ani, 6 bertakluk. 6 bertakluk, saja tak bertakluk. Sifat hayat tak ada takluk. 6 sifat ma'ani lain ada takluk. 6 sifat yang kesemuanya sifat ma'ani, iaitu kudrat, iradat, ilmu, sama', basar dan kalam. Erti bertakluknya sifat ini, apa maksud takluk sifat? Ialah ia menuntut perkara tambahan selain berdirinya pada zat. Maksud sifat bertakluk makna sifat tadi dia ada perkara lebih. Perkara tambahan ni lebih daripada semata-mata ada pada zat. Kudrat ada pada zat. Makna sifat kudrat ada pada zat, maka zat itu zat yang berkuasa. Sebab ada sifat kudrat. Kudrat ni dia kait dah. Dia kait dengan kudrat lah. Dia mencipta. Jadi ada benda yang berkait. Yang kesang daripada sifat kudrat tadi. Ia ialah menuntut perkara tambahan selain berdirinya pada zat. Sebagai contohnya, sifat kudrat. Contohnya sifat kudrat. Selain berdiri pada zat, ia berperanan memberi kesan kepada perkara-perkara mungkin. Kudrat ni selain zat itu bersifat dengan kudrat, maka zat itu berkuasa. Kuasa Tuhan ni berkait dengan apa? Mencipta mungkin. Allah Ta'ala cipta makhluk dengan sifat kudrat. Ada kesan yang lain daripada ada pada diri zat tu. Itu dipanggil bertakluk. Ia berperanan memberi kesan kepada perkara-perkara mungkin. Yakni perkara-perkara yang hukumnya harus ada atau tiada. Ini nak cerita mungkin. Mungkin tu apa? Mungkin tu benda yang boleh ada, boleh tak ada. Maka Allah Ta'ala dengan sifat kudratnya mencipta mungkin. Mungkin saja. Lepas ni kita akan bincang kudrat ni. Tuhan buat mungkin. Mungkin ni makna benda yang boleh ada, boleh tak ada.
Barulah kudrat bertakluk dengan perkara mungkin. Dan begitulah seterusnya pembicaraan sifat-sifat lain. Iradat Tuhan menentukan mungkin. Tuhan tentukan nak jadikan kita lahir di mana, bila, pukul berapa, mak ayah kita berapa. Ketentuan Tuhan berlaku. Tuhan tentu dan Tuhan dah pilih. Sifat ilmu bertakluk dengan Allah mengetahui benda. Ada benda yang selain daripada dia berdiri pada zat dia tu, selain tu tahu apa, dengar apa, lihat apa, berkata-kata apa. Persoalan kata apa tadi tu menunjukkan dia ada takluk. Saja yang tak ada takluk itu sifat hayat tak ada takluk. Tuhan hidup apa? Hidup lah, bukan hidup apa. Faham tak? Dia tidak ada kaitan dengan mencipta ataupun melakukan sesuatu selain daripada zat. Okay. Jadi begitulah berkaitan dengan perbicaraan muqaddimah kepada sifat ma'ani. InsyaAllah pada selang 2 minggu ni, kalau ada rezeki dipanjangkan umur, insyaAllah kita akan masuk pada perbincangan sifat kudrat. Ya. Tak salah. Kalau ada nak tanya soalan pun boleh tulis apa. Ada setengah sejik nak tanya ni, besar payah tak. Tulis tinggal atas meja dulu tak. Lepas tu kalau kita perasan, kita akan baca lah. InsyaAllah ta'ala. Sekadar itu saja untuk pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.